Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Dalam pembentangan ini, kami, ahli dari kumpulan 9 akan membentangkan perbezaan antara zakat dan cukai. Zakat merupakan istilah dalam bahasa Arab yang merujuk kepada sumbangan atau cukai yang wajib dalam Islam. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang penting. Ia merujuk kepada satu bentuk sumbangan atau cukai yang ditetapkan oleh agama Islam yang diberikan oleh individu Muslim yang mampu kepada golongan yang memerlukan. Zakat diwajibkan ke atas harta tertentu seperti wang, emas, perak, hasil pertanian, penternakan dan perniagaan yang telah mencapai kadar tertentu. Manakala, cukai pula merujuk kepada sejumlah wang yang dikenakan oleh pihak berkuasa atau kerajaan ke atas pendapatan, barangan, perkhidmatan atau harta. Pungutan wang tersebut digunakan untuk membiayai perbelanjaan awam seperti pembinaan infrastruktur, perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan lain-lain. Pelbagai jenis bentuk cukai dikenakan seperti cukai pendapatan, cukai jualan dan perkhidmatan, cukai keuntungan perniagaan dan sebagainya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azuna sekarang akan menerangkan tentang sifat dan tujuan. Zakat dan cukai mempunyai sifat dan tujuan berbeza, namun tujuannya masih sama, memberi manfaat kepada masyarakat. Pertama, zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Dan kedua, zakat juga cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, zakat juga mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi di mana mengimbangi ketidakseimbangan antara kaya dan miskin dalam komuniti Islam. Yang kelima, zakat mempunyai prinsip-prinsip belas kasihan dan perpaduan di mana mengambil peduli terhadap penerima seperti anak yatim atau golongan yang kurang bernasib baik. Manakala bagi cukai adalah bayaran atau sumbangan yang diwajibkan oleh pihak berkuasa sebagai sumber pendapatan negara, di mana cukai membiayai dan dapat mengekalkan kesejahteraan masyarakat secara umumnya. Cukai digunakan untuk menyokong perkhidmatan awam seperti penjagaan kesihatan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan pendidikan, contohnya institusi awam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya akan menerangkan berkenaan dengan mekanisme pengutipan zakat dan cukai. Mekanisme pengutipan zakat dan cukai adalah berbeza secara signifikan dan mencerminkan tujuan yang berbeza dan entiti yang bertanggungjawab ke atas pentadbirannya. Bagi pengutipan zakat, ia dikumpulkan oleh pihak berkuasa agama termasuk masjid, pertubuhan amal atau yayasan keagamaan. Proses pengumpulan mengikuti pendekatan yang teratur berdasarkan yang pertama, penilaian kekayaan, peratusan tetap, ketiga, pengutipan terdesentralisasi dan sumbangan sukarela. Manakala bagi pengutipan cukai, ia dikumpulkan oleh agensi kerajaan dan dikuasai oleh peraturan cukai kebangsaan dan tempatan. Bagi proses pengutipan cukai ditandatangani oleh elemen-elemen kunci berikut. Yang pertama, penentuan kerajaan, kewajipan undang-undang, penguatkuasaan dan pemantauan, dan terakhir sekali ialah pengutipan terpusat. Untuk penerima manfaat zakat dan cukai, penerima manfaat zakat adalah orang miskin, anak-anak yatim, janda dan mereka yang memerlukan bantuan kewangan secara kecemasan lah, yang berhutang ataupun memerlukan untuk bantuan kecemasan. Untuk penerima cukai sektor kesihatan, sektor pendidikan, infrastruktur, pertahanan dan keselamatan negara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan membentangkan mengenai impak ke atas masyarakat. Impak zakat dan cukai terhadap masyarakat adalah aspek penting kerana setiap mekanisme kewangan menghasilkan hasil sosial yang berbeza. Bagi zakat, meningkatkan rasa kesatuan masyarakat, dan yang kedua, dapat penyingkiran kemiskinan secara langsung. Yang ketiga, zakat dapat menyelaraskan semula kekayaan. Yang terakhir, zakat dapat mempromosikan perpaduan sosial. Bagi cukai pula, yang pertama, dapat membiayai perkhidmatan awam. Yang kedua, dapat memajukan pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga, kesejahteraan sosial mengatasi kemiskinan, pengangguran dan akses penjagaan kesihatan. Bagi yang terakhir pula adalah dapat mempromosikan perpaduan sosial, dapat juga boleh menjadi positif atau negatif dan bergantung pelbagai faktor. Seterusnya,
kami akan mengupas secara lebih lanjut mengenai perbezaan antara zakat dan cukai. Pertama, perbezaan dari segi asas. Zakat berasaskan agama, di mana zakat merupakan rukun ketiga dalam 5 rukun Islam yang menjadi asas utama dalam amalan keagamaan umat Islam. Manakala, cukai pula berasaskan sekular yang bererti pengamalan yang bergantung kepada kuasa politik ataupun pemerintahan. Zakat yang berasaskan agama meliputi aspek-aspek berikut. Pertama, zakat adalah satu kewajipan agama bagi sesiapa yang memenuhi kriteria kekayaan tertentu dan dilihat sebagai amal kebajikan dan penyumbangan kepada komuniti yang memerlukan. Kedua, dari dimensi moral dan etika, zakat ialah satu tindakan ibadah dan manifestasi iman mencerminkan prinsip Islam tentang belas kasihan dan tanggungjawab sosial. Zakat menggalakkan rasa tanggungjawab sosial dan perasaan komuniti yang kuat di kalangan orang Islam. Ia mendorong individu untuk menjaga ahli masyarakat yang kurang bernasib baik. Seterusnya, ketahanan dan stabiliti yang kuat dengan pengamalan zakat yang terbenang dalam budaya Islam dan diwarisi dari generasi ke generasi memastikan kelangsungan amal jariah ini. Seterusnya, cukai yang berasaskan sekular pula boleh dilihat dari aspek-aspek seperti: pertama, transaksi kewangan wajib. Kewajipan undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan ke atas individu atau entiti tertentu berdasarkan undang-undang negara. Kedua, penguatkuasaan kerajaan. Kewajipan membayar cukai disokong oleh rang kerja undang-undang dan mungkin melibatkan denda bagi ketidakpatuhan. Ketiga, dari segi variability, sistem cukai dan kadar cukai boleh berbeza-beza dari satu negara ke negara yang lain, mencerminkan pelbagai sistem undang-undang sekular. Dan yang terakhir, cukai memainkan peranan ekonomi dan kewangan yang penting dengan memberi kerajaan sumber pendapatan yang stabil. Perbezaan pendistribusi kekayaan dan pendapatan kerajaan. Seperti yang kita tahu, zakat dan cukai bersifat berbeza secara ketara dari segi objektif utama mereka, dengan zakat memfokuskan terutama pada pengalihan kekayaan dan pemansuhan kemiskinan. Manakala cukai berfungsi terutamanya sebagai sumber pendapatan kerajaan untuk membiayai perkhidmatan awam. Perbezaan pendistribusi kekayaan dan pendapatan kerajaan. Daripada segi zakat, pengalihan sumber adalah sangat adil, di mana mewajibkan individu yang kaya berlebihan dan memberi saluran dan bantuan kepada yang memerlukan. Zakat juga membantu untuk pemansuhan kemiskinan komuniti Islam. Di samping itu, dia juga memberi kesan segera, contohnya seperti memberi bantuan keperluan asas. Yang terakhir adalah keadilan sosial, di mana zakat dapat menangani ketidakseimbangan untuk kekayaan. Manakala pada cukai, satu ialah memberi kepada pembiayaan perkhidmatan awam. Yang kedua, cukai juga membantu pemansuhan kemiskinan secara tidak langsung serta membantu menghapuskan kesan jangka panjang selain membantu pembangunan ekonomi. Bagi tajuk mekanisme pengutipan dan kepatuhan, mekanisme pengutipan dan proses pematuhan untuk zakat dan cukai menunjukkan perbezaan asas yang mencerminkan sifat berbeza instrumen kewangan ini. Ciri-ciri utama mekanisme pengutipan dan pendekatan pematuhan ini termasuk: yang pertama, bagi kategori zakat adalah secara sukarela; yang kedua, penentuan penerimaan; yang ketiga, rasa tanggungjawab; dan keempat, keterlibatan komuniti. Bagi kategori cukai, ciri-ciri utama mekanisme pengutipan dan pendekatan pematuhan ini termasuk: yang pertama, kewajipan undang-undang; kedua, penguatkuasaan kerajaan; yang ketiga, peraturan dan prosedur; dan yang terakhir sekali ialah persepsi keadilan. Penerima manfaat dan impak sosial. Penerima manfaat zakat, penerima sasaran adalah golongan yang memerlukan, termasuk golongan miskin, anak yatim, balu dan mereka yang menghadapi masalah keuangan. Bantuan segera, kesan zakat dapat dilihat secara segera oleh penerimanya lah. Untuk sokongan komuniti, memupuk rasa sokongan komuniti yang kuat antara penerima zakat dan pemberi zakat. Bantuan dipersonalisasi, digunakan untuk menangani kes individu dan situasi keuangan yang mendesak.
Penerima manfaat cukai dan impak sosial penerima manfaat cukai adalah penerima manfaat yang luaslah menyumbang kepada pembiayaan perkhidmatan awam, impak secara tidak langsung dan meluas, perkhidmatan yang dibiayai cukai, mempunyai capaian masyarakat yang luas, sistemik dan komprehensif, sebahagian daripada strategi komprehensif kerajaan untuk mengatasi keperluan masyarakat. Pembangunan ekonomi dan sosial, menyediakan sumber yang diperlukan dalam bidang penting. Yang seterusnya adalah pemerataan ekonomi dan sosial. Zakat dan cukai mempunyai peranan yang berbeza dalam menangani pemerataan ekonomi dan sosial. Zakat juga dapat menumpukan kepada kekayaan pada sumbernya dan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan dan dalam komuniti Muslim. Cukai pula dapat mempunyai kesan yang lebih tidak langsung yang dipengaruhi daripada dasar kerajaan dan peruntukan sumber. Bagi zakat, yang pertama adalah sasaran langsung ketidakseimbangan kekayaan. Yang kedua, sokongan komuniti dan solidariti, menekankan tanggungjawab menaik taraf kehidupan untuk yang memerlukan. Dan yang ketiga, pengagihan kekayaan yang menggalakkan pengagihan sumber yang lebih adil. Dan yang terakhir sekali adalah impak segera ke atas kemiskinan, mengatasi keperluan individu dan keluarga yang miskin. Bagi cukai pula, yang pertama, impak secara tidak langsung dapat membiayai program dan perkhidmatan kerajaan. Yang kedua, peranan kerajaan dalam peruntukan sumber dapat melaksanakan dasar yang memberi keutamaan yang adil. Yang ketiga, permainan faktor yang rumit dapat termasuk kadar cukai, perbelanjaan kerajaan dan keberkesanan program awam. Dan yang terakhir, potensi untuk impak jangka panjang, potensi untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Secara kesimpulannya, perbezaan antara zakat dan cukai adalah mendalam, merangkumi sifat asas mereka, mekanisme pengutipan, penerima manfaat dan impak terhadap masyarakat. Secara definisi, zakat yang berakar daripada tanggungjawab agama ditujukan kepada pengagihan kekayaan dan penyediaan bantuan langsung kepada golongan kurang bernasib baik. Manakala cukai sebaliknya, cukai yang diwajibkan oleh kerajaan direka untuk membiayai perkhidmatan awam dan melayani penduduk secara lebih meluas. Kelebihan, walaupun zakat mempromosi perpaduan sosial dan stabiliti ekonomi dengan mengatasi ketidakseimbangan kekayaan secara langsung, cukai berpotensi untuk menyumbang kepada pemerataan apabila digunakan dengan berkesan dan dipandu oleh dasar kerajaan yang sesuai. Pada kesimpulannya, sinergi antara dua mekanisme kewangan ini mungkin menjadi kunci untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan saksama. Sekian, terima kasih.